Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, putra dan puteri anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kami bertuah di peringkat Mawib kerana akan mendapat satu wawancara yang istimewa daripada seorang tokoh yang berjaya di peringkat PhD. Dia juga merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Agama Mawib. Satu sesi yang cukup mengujakan, mudah-mudahan. Sebab itu izinkan saya untuk memberi sedikit latar belakang apakah Sekolah Menengah Agama Mawib, SMA Mawib. Mawib menumbuhkan SMA Mawib di Wilayah Persekutuan sebagai kesinambungan pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah agama di Wilayah Persekutuan. Ditubuhkan hasil daripada dana zakat yang diterima daripada pembayar zakat di Wilayah Persekutuan. Mula beroperasi pada 22 Januari 2007 di satu blok bangunan Sekolah Rendah Agama SRA Osmaniyah Bandar Tun Razak, Ceras, Kuala Lumpur dengan bilangan seramai 181 orang. Pada tahun 2010, SMA Mawib telah diserap menjadi Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK. Pada Jun 2013, SMA Mawib telah berpindah ke premis tetap di Bandar Seri Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur apabila kompleks sekolah tersebut yang bernilai ringgit Malaysia 104 juta siap dibina dan dilengkapi dengan blok pentadbiran dan akademik, bengkel, asrama, kuarter surau dan pelbagai kemudahan lain. Pada tahun 2015, SMA Mawib telah diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan di atas pencapaian cemerlang sekolah. Bilangan pelajar SMA Mawib kini ada seramai 656 orang. Pelbagai pencapaian membanggakan telah dicatatkan oleh SMA Mawib, baik dari segi akademik ataupun co-curriculum. Baru-baru ini, pelajar anak-anak kita di SMA Mawib telah menjadi naib johan dalam 5th International School Debating Championship di Qatar 2021, iaitu pertandingan debat bahasa Arab yang diadakan secara dalam talian. Pada pagi ini, dalam sesi ini, kita bertuah kena mendapat satu sesi untuk bersama dengan Dr. Muhammad Amirullah Sahudin yang merupakan seorang ikon academician, ahli akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia yang kita tahu berita beliau berjaya memperolehi PhD dalam tempoh yang agak luar biasa. 2 tahun dan 6 bulan. Jadi ini merupakan satu contoh teladan yang kita nak bawa kepada komuniti Mawib, dan Dr. Amirullah merupakan pelajar kohort pertama SMA Mawib pada tahun 2007. Baru-baru ini kita tahu berita yang cukup mengujakan. Pada hari ini saya juga teruja untuk membuat wawancara dengan Dr. Amirullah. Dr. Amirullah, boleh terangkan kepada kami di Mawib ini latar belakang keluarga dan mengapa memilih untuk belajar pada suatu masa dulu di sekolah SMA Mawib? Terima kasih, Datuk. Latar belakang keluarga saya, ayah saya, Sahudin bin Ismail, seorang pesara polis. Ibu saya, Nitika Semalawati, seorang anggota polis di Bukit Aman. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Saya anak yang keempat. Abang yang mempunyai 3 abang dan seorang adik perempuan. Abang yang pertama, Muhammad Fatullah, seorang anggota polis di Bukit Aman. Abang yang kedua, seorang guru, Muhammad Zafrullah di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Abang yang ketiga, Muhammad Syarullah, sekarang bekerja sebagai anggota polis di Balai Polis Ampang, dan saya keempat dan punya adik perempuan sekarang sedang mengikuti pengajian di UKM dalam bidang sarjana muda ekonomi. Secara jujurnya, saya dibesarkan oleh ibu saya, ibu tunggal. Pada waktu itu, saya mempunyai lagi adik-adik yang lain yang masih belajar. Nak cakap pasal ibu saya agak sukar lah waktu tu.
berpendapatan rendah. So kami cuba mencari jalan untuk membantu keluarga dari segi aspek pendidikan khususnya. Dan saya terkesan dengan keadaan kami waktu dulu. Taklah susah sangat, tapi terkesan juga kami mencari jalan yang terbaik untuk mencari mana-mana institusi yang boleh membantu kami sekeluarga untuk menerima pendidikan yang baik. Dan saya bertekad waktu tu ingin belajar dengan bersungguh dan berazam ingin menjadi seorang yang terbaik. Yang terbaik. Dan Alhamdulillah sekarang yang terbaik, insyaAllah. Dan ingin membantu keluarga. Dan benda tu saya harap apa yang saya lakukan, saya dapat membantu keluarga saya semula dan mengharumkan nama baik keluarga dan membuat mereka sangat gembira. Mengapa saya memilih Semama Web? Waktu sekolah rendah dulu, saya memang meminati bidang pendidikan agama, UPSRA. Waktu tu saya diberitahu oleh pengetua sekolah rendah dan ibu saya bahawa ada sekolah baru nak buka untuk sekolah menengah. Ada pendidikan agama, ada asrama, berdekatan dengan rumah di KL. Jadi saya... Apa lagi kan? Apa lagi? Apa lagi? Saya mohon pada hari terakhir. Ibu saya tekad untuk mohon pada hari terakhir, isi borang dan Alhamdulillah dipanggil untuk temu duga di Masjid Negara pada 4 Januari 2007. Alhamdulillah saya berjaya menempatkan untuk belajar di Semama Web bersama dengan 180 pelajar. Memangnya ada tekad dan juga hasrat di hati untuk belajar. Betul. Sebab itu Dr. Amirullah dan keluarga begitu teruja untuk memohon walaupun di tempoh yang di detik yang terakhir dan juga di interview dan diberitahu berita pengkhabaran mendapat peluang belajar di sekolah. Apa perasaan waktu itu bila semangat nak belajar tu tapi diberikan tawaran, mungkin dalam keadaan yang mungkin tak disangka, tapi mendapat satu peluang, ditanggung beasiswa, saya difahamkan, diberikan asrama dan sebagainya. Apa perasaan sebagai anak muda yang masih untuk mencari satu peluang pendidikan yang lebih cerah di masa hadapan? Perasaan waktu tu memang sangat gembira kerana diberi peluang, diberi rezeki Allah untuk menerima bantuan, dikatakan bantuan penuh oleh MyWeb. Okay, dari segi iuran asramanya, makan minum ditanggung, pendidikan, semuanya ditanggung. Serba mewah lah waktu tu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pengalaman belajar waktu peringkat tingkatan 1 kan sampai tingkatan berapa? 5 ya? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Apakah pengalaman-pengalaman ataupun momen-momen yang sampai sekarang masih lagi menjadi ingatan, yang mengambil perasaan, mengambil kalau boleh nak kembali semula dalam satu ekosistem, satu suasana pembelajaran dengan guru-guru yang hebat, dengan ustaz-ustazah, dengan ekosistem berakar-akan. Apakah momen yang boleh menjadikan Dr. Amirullah sampai sekarang? Berkenaan dengan pengalaman belajar, saya katakan memang sangat kondusif belajar di Semama Web waktu dahulu. Sangat walaupun waktu tu kelengkapan fasiliti agak kurang sekolah baru. Tetapi guru-guru dan staf-staf bantu kami untuk melengkapkan dari segi persediaan kelengkapan belajar. Antara momen yang paling diingati banyak sebenarnya, banyak kenangan dengan rakan-rakan, dengan guru-guru, ustaz-ustazah. Antara contohnya ialah memenangi beberapa pertandingan yang diadakan, pertandingan pidato bahasa Inggeris, pertandingan sajak bahasa Inggeris, pertandingan kawat formasi, pengalaman aktiviti co-curriculum seperti mendaki Gunung Tebu di Kuala Terengganu, di beruniform dan banyak acara. Siapakah ustaz atau guru yang paling cun lah, yang paling diminati dan juga dipuja waktu belajar dulu? Ramai sebenarnya ustaz-ustaz tu, Ustaz Kashful, Ustaz Hafiz, Ustaz Syukri. Alhamdulillah. Guru-guru yang sebagai inspirasi saya, Cikgu Hazami, Cikgu Wani. Mudah-mudahan Allah merahmati cikgu-cikgu yang hebat ini. Mudah-mudahan. Selepas belajar di Semama Web ini, apakah laluan atau jalanan akademik sampailah peringkat PhD? Boleh cerita dengan kami di komuniti Mawib ini, apakah jalan-jalan yang ditempuhi dan juga sampailah peringkat first degree mungkin, kemudian master dan juga PhD, dan kenapa semua itu dilakukan dalam konteks menjadikan Dr. Amirullah seorang tokoh, mudah-mudahan seorang kemis, seorang ahli kimia yang terkenal mudah-mudahan di Malaysia masa depan. Selepas tamat pengajian di Semama Web, saya melanjutkan pelajaran di UiTM Puncak Alam, Asasi Sains selama setahun.
Kemudian saya diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia di UKM. Saya menghabiskan dalam masa 3 tahun. Dan waktu tu saya dah bertekad ingin melanjutkan pengajian lebih tinggi. Waktu degree saya dah bertekad untuk belajar sampai PhD, sampai ke penamat sekiranya diberi ruang dan peluang. Apakah yang menjadi yang mendetikkan perasaan saya nak belajar sampai peringkat PhD? Saya ingin explore banyak lagi ilmu-ilmu di luar sana, khususnya dalam bidang kimia yang saya sangat minat subjek ini. Subjek kimia ni memang saya minat dari sekolah. Inspirasi oleh cikgu saya lah, Cikgu Azami. And I want to be somebody for the future. Apa kepentingan ilmu kimia dalam kehidupan kita? Mungkin ramai yang tak tahu kaitan ilmu kimia dengan kehidupan. Kita baca Al-Quranul Karim, ada ilmu biologi, ada ilmu pertanian, ada ilmu fizik, ada ilmu kimia, ada ilmu kemanusiaan. Dan yang paling penting Al-Quran itu pada pandangan saya adalah ilmu fizik itu lebih menonjol secara relatifnya. Tapi kenapa kimia itu penting dalam kehidupan dan kenapa menjadi pilihan di hati Dr. Amirullah? Sebenarnya subjek kimia ni subjek yang kita tidak nampak. Contoh pergerakan elektron, apa yang berlaku. Tetapi subjek kimia ni dia menghubungkan bidang biologi dan fizik. So kalau kita master dalam bidang kimia ni, pada masa yang sama kita master dalam bidang fizik dan bio. Sebab kimia ni sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Apa yang kita guna, apa yang kita guna seharian di rumah, bahan-bahan kimia semua dekat dengan kita. Dan ia juga dekat dengan persekitaran tubuh badan kita. Dalam penulisan kajian hipotesis PhD kan, apakah hipotesis ataupun tesis yang dibawa, tajuk yang dibawa dalam kajian tersebut untuk kita semua tahulah kajian bentuk apa ni kimia ni dan apakah dia punya pendapatan ataupun penemuan kajian tersebut? Okey, kajian PhD saya berkenaan dengan pembangunan sensor kimia yang baharu. Satu prototip yang baharu bagi pengesanan kesegaran makanan dan kerosakan makanan. Saya membangunkan sensor tersebut menggunakan bahan-bahan yang baru yang saya hasilkan sendiri. Masya Allah. Untuk mengesan kehadiran bahan kimia seperti histamina yang wujud dalam makanan bahan mentah yang berprotein seperti ayam, ikan, daging tanpa melihat tarikh luput yang tertera pada produk tersebut. Jadi alat yang saya bangunkan ini berjaya dibangunkan terdapat dua alat dan kedua-duanya berjaya diterbitkan di beberapa penerbitan antarabangsa berimpak tinggi. Dan sensor ini yang saya bangunkan ini boleh digunakan untuk oleh orang biasa, local community, orang yang bukan orang saintifik, untuk uji kesegaran dan kerosakan makanan yang kita beli di rumah dengan secara pantas tanpa kita perlu menghantar sampel makanan ke badan atau institusi makmal yang memerlukan kos yang tinggi, yang memerlukan masa yang lama. Dan pada masa sama, kita dapat melahirkan satu masyarakat yang sihat sekiranya kita menggunakan alat ini dan seterusnya kita dapat meningkatkan kualiti kesihatan orang awam lah. Alhamdulillah, satu topik yang cukup menarik ya, tahniah. Kerana itulah keperluan kita dalam masyarakat. Pengajian itu mesti ada kaitan korelasi dengan keperluan masyarakat. Mudah-mudahan kita harap Dr. Amirullah dapat terus memajukan produk ini dan juga produk-produk yang baru menggunakan pendekatan kimia untuk memberikan solusi kepada kehidupan. Dan syarah itu adalah solusi kehidupan. Alhamdulillah. Apakah cita-cita seterusnya selepas dapat PhD? Yang sebelum itu, kalau boleh saya tanya sikit, apa rahsianya lah? Boleh tamat master mungkin setahun, tapi PhD 2 tahun setengah ni, apakah rahsia tak tidur malam ke? Ataupun tidur dekat library ke, sleeping bag ke? Saya tengok ramai pelajar waktu saya buat PhD dulu, mereka literally tidur dekat library dengan sleeping bag sampai ada tempat mereka boleh tidur sekejap dan bangun balik. Jadi apakah cara-cara, tip dan juga rahsia berjaya fokus pertamanya, yang keduanya berjaya membuat satu kajian yang dianggap sampai tahapnya oleh penyelia, supervisor dan juga oleh pemeriksa luar. Dekat mana rahsia kejayaan ini? Rahsia yang pertama tentulah keberkatan doa ibu. Doa ibu. Betul. Ibu saya sangat
menyokong saya apa yang saya lakukan, hari-hari mendoakan kejayaan anak dan menyokong apa yang saya lakukan dan mengharapkan yang terbaik dari saya lah. Okay. Rahsia yang kedua pada pendapat saya ialah disiplin yang sangat tinggi. Disiplin, kerajinan yang sangat tinggi. Cuba cerita sikit macam mana disiplin tu? Okay, setiap minggu, pada waktu semester pertama, setiap minggu saya akan week plan, apa yang perlu saya buat hari Isnin hingga Jumaat. Okay. Dan saya setiap hari tu ada perinciannya apa saya perlu buat. Okay, sekiranya tidak dapat, kita kena buat postmortem. Kenapa tak dapat? Tak dapat? So kita kena kita move ke next week lah. Dan kita berbincang dengan penyelia apa yang perlu dibuat sekiranya kita gagal. Ya. Kadang-kadang ada masa down kan. Macam mana kita nak rawati kita rasa tertekan, rasa down, rasa kecewa dan sebagainya. Sebab ramai pelajar di luar sana, mereka nak bekerja kuat, nak bekerja keras tapi gagal dengan rasa down tu, kecewa tu, sampai tak bangun-bangun. Kalau rasa down, kecewa tu, kita perlukan seseorang di sisi kita untuk kita meluahkan. Kawan-kawan, ibu bapa, kita meluahkan dan kita relax. Kita relax dulu, cool down dan cari penyelesaian terbaik, minta nasihat orang yang lebih pakar. Ibu bapa, penyelia sangat penting. Saya memang memilih 3 orang penyelia dalam PhD ni. Ketiga-tiganya ada kepakaran masing-masing. Seorang yang boleh guide saya dalam bidang makmal, yang kedua yang boleh guide saya untuk ke luar negara untuk achieve banyak anugerah antarabangsa dan telah pun capai ada 5 anugerah antarabangsa. Terima kasih. Yang ketiga adalah penyelia yang boleh guide kita untuk menerbitkan artikel yang berimpak tinggi. Okey. Setelah berjaya dalam peringkat PhD, apakah cita-cita yang dalam tempoh yang terdekat ataupun yang tempoh yang agak panjang sebagai seorang anak muda yang kita banggakan semua, yang pastinya mempunyai satu cita yang menggunung, yang tinggi. Kalau nak mendaki gunung bukan setakat Kinabalu tapi Everest contohnya. What is your Everest in your life? Everest, I really want to be an academician one fine day. Sekiranya diberi peluang dan ruang oleh mana-mana institusi yang sudi menerima saya berminat bercita tinggi untuk menjadi seorang pensyarah atau penyelidik nanti. Dan saya tak ada kisah mana-mana universiti yang sudi menerima saya. Dan saya ingin menggunakan kepakaran yang sudah ada untuk explore lebih lagi pada masa akan datang demi pembangunan ummah. Okey, nak jadi seorang pengkaji, kenapa nak jadi seorang pengkaji? I mean, what drive you to become a leading researcher in your respective field, which is, chemistry? What motivate you? What drive you to become a researcher or perhaps a lecturer for that matter? What motivates me when I'm doing something on time, it motivates me to do better. And there is a lot more out there need to be explored, need to be digging. When you mean to explore, what could you achieve? Apa yang kita dapat bila kita explore, kita buat kajian, kita unlockkan ilmu-ilmu yang Allah dah simpan kita. Tugas kita hanya unlock sajalah. Ilmu Allah dah beri, kita unlock saja. Tapi kenapa kita perlu lakukan semua ini? Sebab kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang sebelum ini. That's why kita buat kajian, kita menyelesaikan masalah yang sebelum ini. Mungkin dengan kajian baru ini boleh improvekan, memperbaiki, memberi inovasi dengan lebih baik berbanding sebelum ini. Okey, Alhamdulillah. Akhir sekali, Dr. Amirullah, apa pandangan doktor sebagai anak muda yang sikit sebanyak mendapat sentuhan mawib lah di peringkat awal pengajian? Apakah pandangan kepada aktiviti kami di sini dan apakah mungkin nasihat, mungkin saranan kepada kami nak menjadikan mawib ini dekat di hati asnaf dan dekat di hati orang yang kaya juga? Nak menyatukan kedua-dua golongan, mereka yang the upper hand dengan mereka yang the lower hand. Bagaimana kita nak connect mereka dalam masyarakat? Apakah pandangan kepada kami dan mungkin saranan, rekomendasi yang boleh dilontarkan? Bagi pendapat saya, pihak MyWeb banyak melakukan agenda-agenda dalam pembangunan ummah yang sangat mantap. Dari segi aspek pendidikannya, bantuan-bantuan khususnya dalam institusi pendidikan di bawah MyWeb, banyak bantuan diberikan bagi membantu golongan asnaf yang kurang berkemampuan untuk memiliki pendidikan yang berkualiti oleh guru-guru yang cemerlang yang dilantik oleh MyWeb. Saranan saya agar pihak MyWeb teruskan dalam merealisasikan agenda tersebut agar pembangunan ummah, kesejahteraan ummah dapat dicapai dengan baik
dan secara terancang dan menyeluruh. Okay. Dan harapan saya kepada seterusnya anak muda di luar sana, sekiranya diberi peluang dan ruang untuk belajar di peringkat lebih tinggi, teruskan. Okey. Okay, last sekali sebelum kita berakhir sesi ini, apakah tagline yang Dr. Amirul nak berkongsi dengan anak-anak muda yang masih belajar lagi, tagline yang panci lah, yang boleh memberikan sentapan roh, jiwa dan minda kepada anak-anak kita? Tagline saya, sentiasa ke hadapan, sentiasa menyelah. Sentiasa ke hadapan, sentiasa menyelah. Itulah tagline daripada anak muda, tokoh anak muda kita, Dr. Amirullah, yang merupakan salah seorang pelajar yang Mawib pernah membiayai semasa pengajian beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kedua ibu bapa Dr. Amirullah, merahmati guru-guru mereka yang banyak berjasa, yang sudah tentu sebagai kohort yang pertama banyak kesusahan dan kesulitan, dan kepada pembayar zakat yang sentiasa menyokong tugas dan rukun agama Islam ini, dan kami di Mawib ini yang sentiasa mencari jalan terbaik untuk menyampaikan dan mengagihkan kepada orang yang berhak dengan cara yang paling baik untuk menghasilkan natijah, membangunkan badatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang sejahtera dan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bersama lagi dalam siri yang lain bersama dengan ikon dan tokoh yang pernah mendapat sentuhan pembiayaan dan layanan yang baik daripada Mawib dalam konteks bantuan zakat dan sebagainya dalam siri-siri yang lain. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.